Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulhilmi. Wakil kumpulan kami ingin membentangkan tajuk tugasan atheism. Untuk memberikan konteks ataupun sebagai pengenalan, atheism ini merupakan satu fahaman ataupun ideologi yang menolak kewujudan Tuhan, ataupun lebih ekstrim lagi, mereka tidak percaya dengan kewujudannya Tuhan. Atheism ini juga makin diterima setelah Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi yang mengasingkan agama dan sains. Kalau kita lihat demografik di Malaysia pula, walaupun kita mempunyai agama rasmi iaitu agama Islam dan merupakan rukun kepada negara ini, terdapat juga rakyat Malaysia yang memilih untuk mempunyai kefahaman bebas tanpa memegang mana-mana agama ataupun atheism. Seterusnya, untuk menyampaikan perkara yang berikut, iaitu isu ataupun cabaran penyebaran atheism di Malaysia, Nurul Ashikin akan terangkan sedikit. Seterusnya adalah cabaran dalam mengatasi perkara ini. Pertama sekali adalah golongan ini kebiasaannya melakukan aktiviti mereka dalam keadaan sembunyi ataupun secara senyap-senyap. Ini menyebabkan pihak tertentu dan pihak berwajib agak sukar untuk menangani dan mengenal pasti tentang individu-individu tertentu. Jadi, kita akan membahaskan tentang perkara seterusnya. Perkara seterusnya adalah golongan liberal, di mana mereka menuntut hak sama rata, di mana mereka mengatakan bahawa semua orang berhak untuk beragama apa sahaja yang mereka mahukan, termasuk untuk keluar daripada Islam dan melakukan ajaran-ajaran yang tidak sepatutnya. Selain itu, disebabkan negara kita mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai pelbagai agama, mereka merasakan hak kebebasan beragama itu adalah hak milik semua orang. Walaupun di dalam perlembagaan kita, ianya tidak seperti itu. Namun, mereka masih tidak mengambil endah akan perkara itu, dan ini menyebabkan pihak-pihak berkuasa dan pihak-pihak bertanggungjawab agak sukar untuk menangani perkara ini. Bukan itu saja, mereka juga menggunakan media massa untuk mengeliru dan menarik lebih ramai orang untuk menyertai mereka. Ini terjadi kerana sesetengah individu yang menggunakan media massa seringkali mengambil kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh golongan ini tanpa menyelidik sama ada kenyataan tersebut adalah benar ataupun tidak. Seterusnya adalah tanggapan negatif dan tidak baik oleh agama lain terhadap agama Islam. Ini telah menyebabkan pihak berwajib dan pihak tertentu memperlahankan kerja mereka kerana tidak ingin memburukkan lagi nama agama Islam. Golongan antitisma ini seringkali menggunakan dakwaan bahawa agama Islam adalah agama yang ganas dan kejam kerana ingin membantaras mereka. Disebabkan perkara-perkara ini, pihak berwajib dan pihak tertentu mengalami kesukaran untuk mengatasi dan menghentikan golongan antitisma ini yang semakin berluasa di Malaysia. Sekian daripada saya berikan kepada pembentang seterusnya. Perkara seterusnya ialah implikasi atheism terhadap negara, masyarakat dan individu. Implikasi kepada negara ialah atheism atau fahaman yang menolak konsep ketuhanan adalah satu penyebaran yang mengganggu ketenteraman awam. Penyebaran ini menjadi faktor kekacauan pada rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum. Kita ada Cina, India dan Melayu, Iban, Kadazan dan banyak lagi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ashraf Wajdi Dasuki pernah menegaskan bahawa pengikut atheism boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Ini menunjukkan bahawa fahaman atheism ini salah di sisi undang-undang. Seterusnya, jika kita lihat implikasinya kepada masyarakat ialah ia mampu merosakkan prinsip kehidupan beragama dan memusnah kepercayaan kepada Tuhan yang telah diamalkan setelah sekian lama oleh masyarakat setempat. Kalau kita lihat pada zaman moden sekarang, mereka boleh menyebarkan fahaman mereka dengan sangat mudah melalui social media, melalui Facebook, Instagram dan Twitter. Jadi mereka boleh menyebarkan ajaran ataupun fahaman mereka yang bercanggah dengan Islam. Seterusnya, kalau kita lihat dari segi implikasinya terhadap individu,
dia akan membuatkan orang yang menganut ataupun membawa fahaman atheism ini merasakan ingin bunuh diri kerana tiada kebergantungan ke atas sesiapa di atas muka bumi selain dirinya sendiri, dan mereka langsung tiada motivasi dalam diri dan dorongan bagi mereka untuk terus hidup. Golongan ini juga mereka sering mengasingkan diri ataupun membawa sikap individualistik yang tidak bercampur dengan masyarakat. Mereka sentiasa bersendirian kerana mereka tidak percaya akan orang yang sekeliling mereka. Individu yang membawa fahaman atheism juga mempunyai sifat dengki yang sangat tinggi terhadap apa sahaja yang tidak selari dengan kehendak ataupun fahaman mereka. Mereka akan mula menghina dan mengkritik orang sekeliling mereka kerana mereka mempunyai pendapat bahawa apa yang mereka tahu adalah perkara yang benar. Seterusnya kita akan lihat perbezaan ateisme, monoteisme dan politisme yang akan dibentangkan oleh Puan Syida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rashidah Muhammad Gastar. Saya akan meneruskan perbentangan mengenai tajuk tugasan kumpulan kami iaitu ateisme. Saya akan memperjelaskan berkenaan dengan subtopik perbezaan fahaman iaitu ateisme, monoteisme dan politisme. Jika kita melihat kepada amalan kepercayaan ateisme, ateisme adalah kepercayaan atau amalan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Sekiranya kita melihat kembali kepada sejarah, ateisme ini telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Sejak daripada zaman tamadun Greek lagi, terdapat beberapa tokoh seperti Diagoras of Melos dan Epicurus telah mewujudkan idea ateisme ini mengenai tiada kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan atau dewa. Kedua-dua tokoh ini berpegang kepada logik akal semata-mata, dan idea ateisme ini kemudiannya diteruskan oleh tokoh-tokoh barat iaitu pada zaman Renaissance iaitu zaman pembaharuan. Pemikiran dan fahaman etis ini telah berlanjutan hingga ke akhir abad ini, di mana menurut Karen Armstrong adalah seorang tokoh penulis British menyatakan bahawa sekiranya dikatakan Tuhan belum mati, maka adalah menjadi tugas manusia untuk membunuh Tuhan. Fahaman ini telah membentuk dan menjadi pegangan kepada golongan etis zaman moden kini dan memegang kepada slogan New Atheism iaitu tiada syurga, tiada neraka, hanya sains semata-mata. Isu ateisme dalam Malaysia telah menular dan menjadi perhatian umum, di mana pada tahun 2017 media melaporkan bahawa terdapat pertemuan kumpulan etis iaitu The Atheist Republic Council of Kuala Lumpur, di mana terdapat keterlibatan sebahagian besar golongan anak muda Muslim atau lebih dikenali sebagai ex-Muslim. Terdapat beberapa juga laman Facebook yang didakwa menyebarkan fahaman ateisme di Malaysia, antaranya Warung Ateis, Malaysian Atheist Confession, Malaysian Atheist and Free Thinkers Agnostics and Their Friends dan Atheist Republic of Malaysia. Kesemua laman Facebook tadi, keahliannya adalah melibatkan 1,800 ahli ke atas. Mengikut Twitter pula, kita tidak dapat mengesahkan jumlahnya kerana dikatakan penggunaannya adalah lebih meluas. Terdapat juga blog yang menyebarkan fahaman ateisme dan berkongsi perjalanan anak Melayu menuju kebenaran. Antaranya Melayu Ateis. Melayu Ateis ni telah ditulis sejak tahun 2013. Malaysian Humanist dan Aku Seorang Bekas Islam. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2010, daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang berjumlah 28 juta, seramai 200,000 orang atau 0.7% telah dikategorikan sebagai tiada agama. Ini kita boleh merujuk kepada carta donat yang telah kita sertakan di paparan. So, kedua adalah fahaman monoteisme. Monoteisme ni seperti yang saya nyatakan tadi adalah kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu. Konsep monoteisme ni yang bermaksud penyembahan kepada satu Tuhan ini dapat dikesan dalam beberapa agama di dunia seperti Islam, Kristian dan Yahudi, di mana penganut-penganutnya mengakui bahawa terdapat hanya satu Tuhan sahaja yang disembah. Dan saya akan menerangkan konsep monoteisme secara terperinci mengikut agama Islam. Dan mengikut Islam, penganut agama Islam mempercayai dari sudut tauhid, iaitu orang Islam beriman kepada satu Tuhan yang layak disembah dan tiada yang menyamai atau setaraf dengannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, terdapat konflik dan isu terhadap kepercayaan persamaan Tuhan, terutama agama Yahudi dan Kristian, di mana penggunaan kalimah Allah yang sama seperti agama Islam. Kerajaan Malaysia juga telah mengambil tindakan bagi isu penggunaan kalimah Allah, di mana sejak dari tahun 1986 hingga terkini iaitu pada tahun 2013, di mana Kabinet Malaysia telah memutuskan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah, Kaabah, Baitullah dan solat oleh orang bukan Islam bagi mengelakkan kekeliruan. Last kali adalah
fahaman politisme. Politisme ni tadi adalah kepercayaan kepada lebih daripada satu Tuhan, di mana kita boleh kaitkan penganut agama Hindu kerana mereka mengamalkan kepercayaan melakukan banyak penyembahan dan pendewaan Tuhan yang bermacam-macam, atau dalam erti kata lain mempunyai banyak Tuhan. So, dalam kehidupan seharian penganut agama Hindu, mereka melakukan pendewaan kepada patung. Penganut agama tersebut telah mengimejkan atau menciptakan Tuhan yang mereka sembah dalam pelbagai bentuk patung-patung yang dipercayai mempunyai peranan masing-masing. Selain itu, yang mengukuhkan lagi penganut agama Hindu ni adalah mengamalkan politisme adalah apabila mereka mempercayai kepada pembantu Tuhan yang suci, di mana mereka cenderung menjadikan binatang-binatang tertentu seperti lembu, ular, gajah dan monyet sebagai pembantu Tuhan yang suci, dan mereka mendewakan binatang-binatang tersebut. Dan penganut agama Hindu juga mempercaya kepada penjemahan Tuhan dalam pelbagai rupa bagi membantu penganut-penganut agama Hindu menuju ke arah kesempurnaan. Oleh itu, sekian dulu penerangan saya berkenaan dengan perbezaan ketiga-tiga fahaman atau amalan ini. Sekian dahulu dari saya. Sekian, terima kasih. Solusi dalam menangani masalah atheism. Dalam konteks ini terdapat pelbagai cara yang melibatkan beberapa pihak bagi menangani fahaman atau golongan atheism ini dari terus tersebar secara meluas ke seluruh pelosok dunia. Antara solusi untuk menangani atheism adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Yang kedua adalah peranan ulama'. Yang ketiga, masyarakat perlu mengambil berat. Yang keempat, memperbanyakkan program televisyen yang berunsurkan ketuhanan. Yang kelima adalah pusat pemulihan akhlak dan akidah. Pertama sekali, menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan Malaysia perlu menguatkuasakan undang-undang yang ada di negara ini berkaitan dengan isu ajaran sesat, fahaman yang bertentangan dengan Islam, aktiviti yang menjauhkan akidah dan sebagainya. Hal ini kerana atheism merupakan satu tajuk yang hangat diperkatakan di kalangan masyarakat ini. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memastikan dengan mewujudkan sistem undang-undang yang mampu menghukum sesiapa yang menyebarkan fahaman ini. Solusi yang kedua adalah peranan ulama', iaitu peranan ulama' merupakan salah satu perkara yang penting dalam menangani golongan atheism ini. Hal ini kerana ulama' merupakan contoh yang terbaik bagi seseorang individu Islam sebagai rujukan yang sahih. Oleh itu, ulama' perlu menjadi benteng bagi mematahkan setiap hujah golongan ini supaya masyarakat lain tidak mudah terpengaruh dengan kiasan kumpulan atheism. Seterusnya, masyarakat perlu mengambil berat dan lebih peka dengan keadaan sekeliling. Perkara ini mampu mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik ke atas keprihatinan masyarakat terhadap isu atheism ini. Sebagai contoh, dari sudut sosial, ia merupakan salah satu perkara yang paling mudah untuk memahami dan mengenal pasti fahaman serta ideologi seseorang itu. Tambahan pula, memperbanyakkan program televisyen yang berunsurkan ketuhanan merupakan salah satu langkah penyelesaian dalam membantras agenda atheism ini. Tambahan pula, memperbanyakkan program televisyen yang berunsurkan ketuhanan ini merupakan salah satu langkah penyelesaian dalam membantras agenda atheism ini dari terus tersebar luas. Akhir sekali adalah Pusat Pemulihan Akhlak dan Akidah. Pusat Pemulihan Akhlak dan Akidah merupakan salah satu inisiatif yang paling berkesan dalam membendung diri seseorang dan menangani permasalahan yang kian merebak. Selain itu, dengan adanya pusat pemulihan ini, ia dapat membantu sedikit sebanyak memperbetulkan semula fahaman mereka. Sebagai contoh, dengan cara menyediakan khidmat kaunseling. Kesimpulannya, dalam kepesatan masyarakat menuju ke arah negara yang maju, masih wujud kekeliruan antara tuntutan agama dan fahaman yang bertentangan di kalangan masyarakat di negara Malaysia. Setiap individu, masyarakat dan negara mempunyai peranan yang penting untuk menangani penularan fahaman atheism. Masyarakat adalah kunci utama dan perlu memainkan peranan yang lebih dalam isu ini kerana penyebaran fahaman ini banyak mempengaruhi dari sudut perbualan, aktiviti di saluran media sosial, rakan sebaya dan sebagainya. Oleh itu, sebagai pihak yang bertanggungjawab perlulah prihatin dan mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantah aktiviti golongan atheism ini.